Good morning semua. Okay. Alright, so as usual kita jumpa dalam the next video. And this time I think kita punya video boleh berakhir dengan lebih cepat daripada setengah jam yang selalunya diperuntukkan. Okay, because of the concept pun very simple. Okay, kita akan dalam video ni kita hanya akan cover INC. INC ni ialah increment, DEC ialah decrement. Okay, so apa yang increment buat ni ialah sama macam awak punya I++ di dalam C++. Bermaksud apa yang dia buat kalau increment ni ialah kita akan tambah 1. Tambah 1 sahaja, dia tak boleh tambah 2, tambah 3. Similar to your I++ kan, your I++ hanyalah I tu ditambah dengan 1 sahaja. So dalam assembly language pun konsepnya sama. When it comes to INC, increment, awak hanya akan tambah 1 sahaja. Kalau decrement sama dengan I minus, bermaksud awak hanya akan minus 1 sahaja. Okay, alright. So the increment and decrement instructions add 1, 2 or subtract 1 from a single operand. Okay, bezanya, okay, kalau macam awak tengok dalam move instruction kan. Okay, kalau move ada destination, comma, ada source. Betul tak? Okay, kalau exchange pun kita ada destination, comma, source. Kalau add pun sama, add kita ada destination dan juga source. Kalau subtraction pun sama, kita ada destination dan kita ada source. Okey, tetapi untuk increment dan decrement, dia punya operands hanya satu sahaja, which is the destination. Bermaksud, let's say okay, for example kita ada dekat sini increment AL. Okay, bermaksud whatever nilai yang berada di dalam AL register, awak akan tambah dengan 1 dan hasil tambah tu awak akan override semula nilai di dalam AL register. Okay, contohlah. Okay, sekarang ni dalam kita punya AX kita ada 0001. Okay, lepas tu kita akan increment AL, bermaksud 01 ni dalam heksa kan. Okay, dalam heksa. 1 dalam heksa, 1 juga dalam desimal. So bila 1 dalam desimal, 1 tambah dengan 1 kita dapat 2. 2 dalam desimal, 2 juga dalam heksa. So AX ni kita jadi 0002, bermaksud AL tu ialah kita punya destination. Kita akan tambah 1. AL ni kan 1 tadi. 1 kita tambah dengan 1 dapat 2. 2 tu kita override semula nilai di dalam AL. That's why kita dapat nilai AX yang baru ialah 0002. Macam tu. Okay. And then decrement pun samalah. Dia hanya ada satu sahaja operand. Itulah operand yang awak akan tolak dengan 1 dan itu jugalah operand yang awak akan simpan hasil tolak. Okey. Tetapi dia ada dia punya pantang larang dia lah. In which pantang larang dia yang awak boleh buat hanyalah increment AX. Contohnya AX tu ialah register kan. Okey. Increment total, for example. So total ni ialah memori. Tetapi awak tidak dibenarkan sama sekali untuk buat increment 01 heksa. Yang mana 01 ni ialah immediate values. Yang ini tak boleh. Awak buat increment 0A dalam heksa, ini pun tak boleh because 0A ni ialah values. Dia bukan register dan bukan juga memori. Okay. So basically, alright, kita punya increment dan decrement ni sama juga. Kalau kita nak tambah 1 kan, kita nak add dengan 1 dan kita sub dengan 1. Yang membezakan ialah when you use the increment and decrement instructions, they are practically faster. Dia punya execution tu lebih pantas berbanding dengan addition dan juga subtraction.
And another differentiation, okay, differentiates yang membezakan antara increment dan juga add, yang membezakan antara decrement dan juga sub ni, okay. Khas untuk increment dan decrement, all the status flags are affected kecuali nilai carry flag. So bermaksud sign flag terlibat, zero flag terlibat, overflow flag terlibat, parity flag terlibat, auxiliary flag terlibat, tetapi carry flag tidak terlibat. Okay. So ni example lah, okay, yang mana kalau kita ada increment AL, kita ada dekat sini register AL, so dia ialah 8 bit register. Kalau macam ni kita ada decrement BX, BX ialah 16 bit register. Kalau kita ada increment membyte, okay, membyte ni ialah memory sebab dia ialah satu variable. So ingat kalau misal kata awak nak buat increment 07 dalam hexa, tak boleh sebab 07 dia bukan memory dan dia juga bukan register. Sama juga kalau awak nak decrement 0A, okay, dalam hexa pun tak boleh juga sebab 0A tu dia bukan memory dan juga dia bukan register. Alright, so make sure bila awak nak gunakan increment, awak nak gunakan decrement, hanya satu sahaja awak punya operands. Operands awak tu sama ada register ataupun memory, itu sahaja. Alright. Okay, so kita tengok kepada program 6.7 muka surat 45. Okay, so bila kita ada increment dan decrement, dia simple lah, simple. Okay, memang very simple. So dekat sini kita ada count db kosong, bermaksud at this moment kita punya nilai untuk count bersamaan dengan 00 di dalam hexa. Kenapa 00? Sebab dia db. db defined byte, so dia ada 2 digit dalam hexadecimal yang bersamaan dengan 8 bit dalam binary. Okey. Lepas tu kita nak move masuk dalam BL 10 ni belakang dia tidak ada huruf H, bermaksud 10 ini di dalam decimal. So kita punya nilai BX ialah 000A sebab 10 dalam decimal bersamaan dengan A di dalam hexadecimal. Okay, and then kita move pula masuk dalam AX, another value 100. Again, this 100 value is in decimal, bukan dalam hexa. So convert dia ke dalam hexa. Okay. Sekejap. Okay. So 100 dalam decimal, hexanya ialah 64. So 64 ni kan kita ada 1, 2, 3, 4 digit, masuklah dekat belakang ni 64. Sini letak kosong dan kosong. Nilai BX kita kekal 000A. Okey. Lepas tu kita nak increment BH. BH kita ialah 00. 00 tambah dengan 1 dapat 01. So nilai AX kita tak terlibat, masih lagi 0064. Nilai BX kita dah jadi 010A. Lepas tu nak increment AX pula. AX ialah 64. 64 tambah 1 dapat 65. Jadi nilai AX kita 0065. Nilai BX kita kekal 010A. Lepas tu increment count. Count kita asal-asalnya 00. So bila 00 tambah 1 dapatlah 01. Jadi nilai count ialah 01 dalam hexa. Decrement pula AL. AL kita ialah yang latest value yang latest value ialah 65. Tolak 1 dapat balik 64. So nilai dalam AX ialah 0064.
4. Nilai BX kita kekal 010A dan nilai count kita kekal 01 dalam heksa. Dan last sekali kita nak decrement BX. BX ialah 010A. 010A. Jadinya dia ada 0000, sini ialah 0, 0001, sini 1, 0000, sini ialah 0, 1010, sini ialah A. Bila awak minus dengan 1, so sini tak boleh, sini pinjam, sini jadi 0, 2 tolak 1, 1. Sini 001, sini 0000, 100000. So ini akan membentuk 0, ini membentuk 1, ini membentuk 0, ini membentuk 9. Dapatlah awak punya jawapan. AX kekal 0064. BX awak ialah BX awak ialah 0109. Okay. So simple lah. Because of kita hanya tambah 1 dan tolak dengan 1. Alright. Okay. So this is the review question. Okay. Nombor 1 dekat muka surat 47. Okay. So dekat sini kita ada move AX ialah 10. So 10 ni dalam desimal kan? Jadi bila 10 dalam desimal, kita convert kepada hexadesimal, kita dapat A. So kita masuklah dekat dalam AX ni 1, 2, 3, 4. Okey, nilai kita ialah A. So dekat sini 0, 0, 0. Alright. And because of it is move instruction, so what happened to the status flag? Pandai. Sign flag kosong, zero flag kosong. Apa lagi carry flag kosong, overflow flag kosong, parity flag kosong, auxiliary flag pun kosong. So ini ialah untuk instruction yang pertama. Okay. And then instruction yang kedua, dia nak increment, bermaksud dia nak tambah 1. Nak tambah 1 pada nilai yang berada di dalam AX. AX kita 16 bit. So ini nombor 2 Jadinya 0000, 0000, sini ialah 0 sini ialah 0, 0000, sini ialah 0, 1010, sini ialah A. Nak tambah dengan 1. So bila tambah 1, 1101, yang ini semuanya kosong. Ini semuanya kosong. So di sini akan membentuk 0, sini membentuk 0, sini membentuk 0, sini 8 tambah 2 10, 10 tambah 1 11. 11 ialah B. So dapatlah kita jawapannya ialah nilai AX tu menjadi 000B. Okey. Sign flag kita sebab dia ialah 16 bit, kita akan tengok pada bit yang ke 15 hujung sekali sini. So kita dapat jawapannya ialah 0. Zero flag, adakah jawapan awak semuanya kosong? Tidak. So kita ada the combination of zeros and ones. Jadi zero flag ialah 0. Carry flag dia tidak terlibat. So apabila dia tidak terlibat, dia tidak boleh untuk menukar nilai status flag, carry flag ni kepada 1. Jadi nilai carry flag masih lagi kosong. Okay, yang macam tadi kita tengok. Semuanya affected kecuali carry flag. So dalam increment dan decrement instruction, carry flag itu tidak boleh berubah, tidak memberi apa-apa kesan kepada carry flag. Okey. Lepas tu kita punya apa lagi? Overflow pun kosong lah. Kan sebab dia masih lagi berada di dalam range. Macam mana nak tahu berada di dalam range? Sebab dia ialah nombor positif tau ni. Kalau 16 bit, nombor positif ialah 0 sehingga 6553
5. Jadinya kita dapat 11. So dia ialah within range. So apabila dia within range, kita punya overflow flag ialah kosong. Lepas tu apa lagi? Parity flag. Kiralah bilangan 1 dalam jawapan. So kita ada 1, 2, 3. So 3 ialah odd numbers dan odd numbers ialah kosong. Okay, last sekali auxiliary flag. Obviously kita tidak ada carry daripada bit 7 nak pergi kepada bit 8 tu, kita tidak ada carry. So bila kita tak ada carry, auxiliary flag kosong lah dia. Okay, simple kan? Okay. Alright, so ini masih lagi sama, cuma dia melibatkan decrement. Okay, so kita ada move AX 1B. So AX kita ada 4 digit, 1, 2, 3, 4. Nilai ini dah already di dalam hexadecimal, masuklah 1B. Depan ni kita letak 0, 0. Okay, dekat sini kita punya sign flag kosong, zero flag kosong, carry flag kosong, overflow flag kosong, parity flag kosong dan auxiliary flag juga kosong. Okay, kemudian kita nak decrement AX. So kan kita ada 1B, decrement AX. AX ialah 16 bit. So 0, 0, 0, 0. Sini ialah 0. 0, 0, 0, 0. Sini ialah 0. 0, 0, 0, 0. Sini pun 0. B ialah 11. Jadi 8 tambah 2 tambah 1. Okey, 11. Alright, lepas tu kita tolak dengan 1. Sebab dia decrement. 1 tolak 1, 0. Ini jadi 1, 0, 1, 0, 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 0. So ini akan membentuk 0, ini membentuk 0, ini membentuk 0, ini membentuk A. So dapatlah jawapannya 0, 0, 0, A. Letaklah dekat sini nilai AX kita 0, 0, 0. Kat sini 1 itulah berangan. Okay, sini 1 kan. So jadi dekat sini 1. Right, sini 1. So dekat sini 1. Okay, so dapat 1A. Alright, so dekat sini jawapan kita dalam AX ialah 001A. 1B tolak dengan 1, kita dapat 1A. So after that kita tengok dia punya sign flag. Sign flag sebab dia ialah 16 bit, kita tengok pada kedudukan yang bit yang ke-15, paling kiri sekali. So jawapannya ialah 0. Sign flag ialah 0. Zero flag pun 0 sebab dia punya jawapan tu resultnya tidak membentuk semuanya 0. Carry flag memang tak terlibat, so dia memang 0. Overflow flag masih lagi in range sebab kalau kita tengok 1A, okay, 1A nilai dalam desimal ialah 26. So antara 0, 26 dalam desimal dan juga 65, 535 dalam desimal, dia within range. Kenapa kita ambil 65, 535? Sebab dia ialah 16 bit. Okay, and then kita punya parity flag berapa? Parity flag kiralah dekat sini 1, 2, 3. 3 ialah odd numbers ialah 0. Dan last sekali auxiliary flag, kita tak nampak pun ada borrow daripada bit yang ke-8 pergi kepada bit 7. So kita punya auxiliary flag jadi 0. Okey, last sekali kita ada decrement AL pula. So bila awak nampak AL dekat sini, dia ialah 8 bit. So kita ada 1A. 1A 0001, sini ialah 1, 1010, sini ialah A.
nak tolak dengan 1. Sini kosong tolak 1 tak boleh, pinjam orang sebelah, sini kosong, sini 2. 2 tolak 1, 1, sini kosong, sini 1, 1, kosong, kosong, kosong. Jadi di sini membentuk 1, dekat sini membentuk 8 tambah 1, 9. Jadi masukkan 19 ni dalam AL register. So kita punya AX, AH kita masih sama 00, AL kita dah jadi 19. Sign flag kita sebab dia ialah AL 8 bit, tengoklah pada bit yang ke-7. Bit yang ke-7 ialah 0. So kita punya sign flag ialah 0. Zero flag 0 sebab hasil tolak bukan semuanya 0. So zero flag ialah off. Carry flag tidak terlibat, so dia kekal 0. Nampak tak? Carry flag dia tak terlibat, so dia kekal 0. Bermula daripada awal ni dia kekal 0 sebab dia tak terlibat. So dia tak boleh nak menukar the value of the carry flag. Lepas tu overflow flag pun 0 because of 19 ni 19 dalam heksa 19 dalam desimal ialah 25. So 25 tu masih lagi within range sebab dia 8 bit. So 0 masih lagi 25 tu dalam 255. Okay, so dia masih lagi within range. Jadi overflow dia ialah 0. Okay, parity flag. Kiralah bilangan 1. Kira bilangan 1 dekat jawapan. Ada 1, ada 2, ada 3. 3 ialah odd numbers. Odd numbers menyebabkan parity flag jadi 0. The next one, the last one ialah auxiliary flag. Auxiliary flag kita tengok ada tak borrow daripada bit 4 pergi kepada bit 3. So kita tak ada borrow. Jadi bila kita tak ada borrow bermaksud auxiliary flag also menjadi 0. Okay, so dia simple lah. Bila when it comes to decrement, that's why I've told you when it comes to decrement and increment sama macam awak punya I++ dan I-, masa awak belajar C++ dulu. Okay, dia punya operation pun lebih pantas berbanding awak nak add ADD 1, awak nak sub SUB 1. Okay, dan lagi satu perbezaan untuk decrement dan increment, nilai untuk carry flag tidak terlibat. The increment and decrement tidak boleh untuk mengubah nilai carry flag. Macam tu. Okay, so dah habis dah kita punya chapter increment and decrement. Ada lagi satu subtopic which is negate. Negate pun very simple. It involves two complement, in which two complement awak pun dah mahir, dah cukup mahir. So I don't think you are going to have troubles lah dalam increment, decrement and also negate. So after kita habis kita punya negate, barulah kita go to the next challenge, which is kita nak buat multiplication ataupun darab menggunakan assembly language. So untuk yang kali ni kita berhenti di sini. InsyaAllah kita jumpa next video negate. Lepas tu next lagi video ialah multiplication. Okay, boleh break sekejap. Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.